Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Untuk sesi kali ini saya akan berkongsi bagaimana kita mahu menggunakan Google Classroom sebagai satu cara pendekatan dalam sama ada pengurusan ataupun bagi PDPC kepada warga pendidikan. Khususnya yang saya sasarkan ialah kepada rakan-rakan SIP, rakan-rakan pegawai di PPD dan juga penuntut guru besar dan pemimpin pertengahan di sekolah. Jadi untuk memulakan Google Classroom, kita gunakan browser Google sebab dia agak mudah kerana Google Classroom merupakan produk kepada Google, jadi kita gunakan browser mereka lah supaya laju sikit. Okay, jadi kita buka browser seperti ini. Kemudian langkah yang pertama kita klik pada ikon Google Application ini tuan-tuan, dan kita cari ikon kepada Classroom, iaitu dia warna hijau dan kita tulis Classroom di bawahnya. Ini cara pertama. Cara yang kedua ialah kita type saja dekat sini Classroom, CLASSROOM. Nanti keluar dekat sini, kita klik saja dekat Classroom. Okey, ini sama juga, kita klik dan dia akan keluar. Okey, paparan sama saja, sama ada kita tekan pada Google Application punya ikon ini, cari di sini, ataupun kita type Google Classroom, Classroom Google. Kalau tuan-tuan buka titik 9 ini, iaitu ikon kepada Google Classroom, dan tak jumpa ikon Classroom ni, tuan-tuan kena pergi lagi, cari lagi dekat More from Application. Kadang-kadang dia ada di luar, tak, sebab jarang digunakan, dia tak ada di paparan depan ni. Ni yang depan utamalah yang kerap digunakan. Okey, baik. Jadi bila dah kita tekan seperti ini, kita tentukan peranan kita dekat sini. Bila dah keluar je, ini merupakan paparan Classroom. Paparan saya ni ada banyak sebab saya dah ada beberapa kelas-kelas yang telah diwujudkan. Ini kita namakan sebagai tiles. Dan tiles ni merupakan kelas lah. Jadi saya dah ada banyak, jadi nampak penuh lah. Tapi mungkin tuan-tuan kalau baru, dia tiada, kosong kat sini. Jadi kat sini kita tentukan peranan kita dengan cara pilih dekat plus ni. Okay, peranan kita sama ada kita nak menyertai kelas ataupun kita nak create kelas. Jadi untuk hari ini saya akan tunjukkan cara-cara bagaimana kita nak create kelas untuk sesi ini. Nanti kita akan belajar juga cara bagaimana kita nak join kelas. Baik. Jadi kita tekan create class di sini. Okey. Kat sini kita namakan kelas yang kita nak wujudkan. Katakan kelas kat sini saya nak namakan dia sebagai katakan saya nak namakan kat sini sebagai kelasnya ialah berkaitan dengan IR4, katakan IR 4.0 ataupun revolusi industri revolusi industri. Okay, itu salah ejaan-ejaan, saya betulkan dulu. Revolusi industri 4.0. Okay, sebab saya gunakan ini bagi tujuan untuk adakan sesi PLC. Katakan begitulah, revolusi industri. Saya nak berbincang dengan PGB, apakah peranan sekolah dalam mendepani revolusi industri, dan saya siapkan bahan ini dengan tujuan untuk jadikan sebagai pembelajaran. Jadi kat sini kita sebutlah section ni, kita boleh nyatakan platform ini untuk siapa. Katakan saya kat sini saya sebutkan untuk P ataupun pengetua guru besar SLT SLT, Senior Leaders Team, dan MLT. Katakan kat sini saya nyatakan PPD pula. Jadi platform ini, Classroom ini akan dijadikan sebagai platform untuk warga pendidikan Kulai, iaitu SLT, MLT, mendapatkan info berkaitan dengan revolusi industri dan apakah peranan mereka dalam memastikan sekolah mereka yang mereka pimpin, bagaimana memastikan murid-murid di sekolah mereka dapat dibimbing, dapat diberikan pendedahan tentang pengalaman-pengalaman, kemahiran-kemahiran baru yang diperlukan pada era 4.0 ini. Baik, katakan selesai, saya create. Okey tuan-tuan. Okey.
Okey, saya sudah create sekarang ni Lucy 4.0. Okey, kemudian dekat sini seterusnya apa yang saya laksanakan ialah kita boleh explore lah. Sebagai admin atau teacher, kat sini kita nampak dia ada 4 menu utama untuk teacher. Stream, classwork, people dan marks. Stream iaitu dia punya fungsi sama macam Facebook, sama macam Telegram, sama macam WhatsApp. Bila ada message yang baru tu akan berada di atas, yang lama ke bawah lah. Jadi itu fungsinya. Kemudian classwork ini ialah medan di mana kita memberikan tugasan, makluman atau info kepada kita punya kumpulan kelas. Okey, kat sini nanti kita akan lihat satu-satu. Kemudian people, kat sini kita boleh melihat siapakah yang menjadi faci atau teacher kat sini, ataupun kat sini siapa yang menjadi student. Okey, kita pun akan explore satu persatu nantilah. Kemudian marks ini kalau ada keperluan, katakan kita nak berikan merit bagi setiap aktiviti yang dilaksanakan oleh peserta khusus, maka kita boleh letakkan markah ke atau grade kat situ lah, skor. Baik. Yang ini setting tuan-tuan. Yang ikon yang ketiga ni lah setting. Ini setting ini seandainya kita nak namakan baru, nak ubah nama. Katakan saya tak nak gunakan nama ni, saya bolehkan letak nama lain lah. Ini bagi section. Yang ini room dan subject bolehlah diletakkan ikut keperluan. Ini pada ruangan setting. Kat sini ialah class code. Okey, class code kat sini tuan-tuan kita perhatikan. Okey, yang ada sekarang ni ialah kita boleh lihat dia besarkan, kita boleh display. Ni kalau kita buat sesi, kita boleh display lah supaya mereka nampak dengan jelas. Kita boleh block, kita boleh copy, kita boleh paste. Okey, baik. Okey. Kemudian untuk bahagian class code ini kita boleh copy, kita boleh reset. Reset ni maknanya katakan sesi tu telah tamat dan kita nak libatkan orang baru pula, kita reset code. Jadi kita dapat kod yang baru untuk kod yang baru. Disable kalau kita tak nak ada kod. Tapi biasanya kita ada kod lah sebab kita nak kawal peserta kita. Baik, stream, student, ni tadi kat bahagian stream tadi tu, student can post and comment. Jadi kat sini kita setkan begini, ataupun kita nak pastikan student boleh komen saja, post tak boleh, atau teacher saja. Kita kalau boleh biarlah yang atas ni. Kemudian seterusnya adalah classwork on the stream. Jadi maknanya show condense notification, ataupun kita boleh show attachment and detail pada bahagian stream tadi. Jadi untuk elakkan daripada semak banyak sangat dokumen, jadi kita pilih yang ni lah, show condense notification saja. Jangan hide ni tak nampak pula apa-apa. Yang ini nanti dia banyak dengan segala attachment ditunjukkan. Jadi kita paparkan perkara-perkara yang perlu sajalah. Yang ini. Kemudian show deleted items, ini kita offkan tuan-tuan. Kita offkan, ini untuk admin lah. Okey, kemudian untuk bagi mereka yang menggunakan akaun EDDate ataupun gunakan akaun DLMOE, mereka ada satu tambahan kat sini, ada add-ons yang automatik, iaitu kita boleh setkan sesi dalam apa ni, Meet, dalam Meet. Tapi yang ini kita kena pastikan hanya mereka dalam organisasi saja. Dalam organisasi bermaksud mempunyai email yang sama. Misalnya kalau saya gunakan EDDate, hanya mereka yang ada EDDate saja yang boleh gunalah, yang nampak ikon ini. Sekarang ni kita boleh klik kat sini, kita generate. Jadi maknanya pada bila-bila masa kita boleh adakan sesi Meet ini hanya gunakan platform Google Classroom. Okey, marking, ini kita settingkan kalau kita nak menguruskan markah lah, skor. Kita boleh total point saja. Kita boleh dari segi weighted by kategori, pemberatan ikut kategori. Jadi kita kat sini saya no overall mark, tiada. Kita tiada overall mark, tapi kita boleh ubahlah kepada total point. Tapi kalau untuk student boleh. Tapi untuk kepimpinan ni kita tak perlulah, tapi nak buat boleh. Show overall marks to student. Jadi kita boleh setkan supaya student tu nampak markahnya. Ini kita boleh setkan atau tidak. Okey, mark kategori kalau kita ada kategori-kategori. Okey, jadi yang ini tuan boleh explore sendirilah. Jadi fokus kita sekarang ni, saya dah tunjukkan dekat sini tadi, ialah class setting.
Ini ialah berkaitan dengan kelas setting. Okey, sekarang kita sekejap cancel, saya kena save Dah buat ni tuan yang lupa kita kena save kalau tak nanti hilang. Kalau hilang dia tak berubah lah. Dia default. Okey. Jadi apa yang telah kita buat setakat ni lah saya go through bagi setiap fungsi, nanti kita akan detailkan satu persatu Baik. Okey, apa pula bahagian sini? Bahagian sini, yang sini tuan ini ialah ada ikon disebut kat sini sebagai burger icon, ada 3 garis. Kat sini sebenarnya kita nak lihat kelas-kelas lain yang kita telah ada, dan kalau kita nak keluar daripada kelas ini yang IR 4.0 punya tadi ni, kita tekan je classes kita tekan, dia akan keluar lah kepada paparan depan. Tapi kita dah ada kelas ni, nampak ni, revolusi industri. Jadi tujuan saya buat kelas ini ialah untuk demo saja, tapi pada masa yang sama saya akan gunakan untuk berkongsi bahan-bahan yang diperlukan oleh pihak sekolah berkaitan dengan revolusi 4.0. Walaupun revolusi industri 4.0 macam dah basi, tapi kita perlulah dokumentasi untuk kita rujuk, bagi rujukan, bagi keperluan kita buat penjajaran semula tentang adakah kita ini memenuhi keperluan, demand dalam industri 4.0 dari segi persediaan murid-murid kita, dari segi pengurusan bilik darjah atau PDPC. Baik, jadi itulah dia sedikit tentang overview berkaitan dengan Google Classroom. Jadi sekarang ni saya akan tunjukkan satu persatu bagi setiap elemen tuan-tuan Baik, yang pertama sekali ialah stream. Seperti sebutkan tadi, kat sini kosong Jadi kat stream ni biasanya pada peringkat awal kita type lah sesuatu supaya peserta ahli kita ni buka aja dia nampak message kita. Jadi kat sini boleh type lah beritahu. Ini terpulanglah kepada tuan-tuan nak buat apa, cakap apa atau nyatakan apa. Saya hanya perlu kat sini Google contoh Chrome ini di banner diwujudkan sebagai platform rujukan dan kehadapan okey, contohlah okey, jadi kita dah siap ni, kita klik dan kita boleh betulkan pada bilik masa dan kita tekan post tuan-tuan tekan post. Sebelum post kita boleh tambah add ni, kita katakan nak tambah sedikit info berkaitan dengan revolusi industri ni dalam bentuk katakan Google Drive, link, file atau YouTube. Contoh je saya katakan saya gunakan YouTube, saya klik YouTube. Lepas tu saya akan pergi dekat sini, saya type saja nak banyak bahan bahasa Inggeris lah IR, sekejap saya type IR 4.0 kita cari dulu ni dah banyak ni Fourth Industrial Revolution. Jadi kita pilih lah, kita lihat masa tuan-tuan lihat masa yang bersesuaian okey, ni ada macam-macam tajuk ni. Jadi kita kalau boleh kita tengok dululah tapi untuk tujuan latihan ni saya ni masa ada tengok masa yang sesuai, jangan lama sangat Yang ini masanya ialah 4 minit, ini 2 minit, ada masa kat sini. Jadi katakan saya pilih secara yang general saja. Saya ambil 2 minit cukup ini ambil yang ni ambil 11 minit lama pula Kita ambil lah 11 minit, tak apa sebab ni akan nampak menarik sikit Dia tanya what is IR 4.0, kemudian application of IR. Very good jadi kita pilih yang ini, kita klik saja, kita add okey, lepas tu post ni kita pun boleh pilih tuan Post ni kita boleh pilih sama ada post segera atau kita jadualkan atau kita simpan dulu. Tapi saya cadangkan kita buat teruslah post yang bahagian ni, kita post okey, dah ada post okey, dah siap. Jadi nampak dekat bahagian ni dia macam Facebook juga, dia macam Twitter juga ataupun Telegram, WhatsApp. Bila kita post saja dia akan masuk kat sini. Bila kita post yang kedua, nanti yang ni akan ke bawah dan sebagainya. Tapi kita masih boleh bawa dia ke atas lah Kalau kita dah banyak sangat artikel kat sini, kita boleh klik kat sini dan kita boleh bawa ke atas. Sebenarnya kita boleh bawa ke atas okey, tak apalah itu nanti kita akan buat bila dah ada. Sekarang tak ada lagi. Baik, jadi saya kira kita berhenti setakat ini saja dulu untuk sesi yang kali ini, iaitu berkaitan dengan bagaimana kita memulakan Google Classroom sebagai teacher. Dan saya terangkan tadi beberapa ciri-cirinya,
dan kita buat sikit setting tadi ni kat sini, dan saya pun perkenalkan apakah stream dan apakah yang kita boleh masukkan stream. Jadi kita berhenti dulu setakat ini, kita sambung pada video yang seterusnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.